Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ini, 2 ayat ni saja kita ambil pengajaran yang kita kena letakkan dalam diri kita tadi. Manusia satunya tidak ada apa-apa. Manusia keluar di atas dunia ni tadi dalam keadaan serba-serbi, tidak ada apa-apa pun. Sebab tu kita jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata kita tadi dalam keadaan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena merendah diri yang kedua kepada siapa? Kepada sesama manusia. Kita tak tahu siapa di kalangan kita orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di kalangan kita orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh dakwa kata saya paling dekat dengan Allah, saya tak tahu. Dan tuan-tuan pula jangan pergi kata perasaan tu kira ustaz bukan dia, kira kami ikut. Dah, bukan, jangan seronok sendiri pula. Tak tahu siapa dia yang dikatakan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita pandang hina, jangan kita pandang buruk kepada orang. Seharusnya bila sebut kata kita ada ilmu, kita kena semakin tawaduk dengan ilmu yang kita ada tadi. Tawaduk ni kena faham. Tawaduk ni apa dia? Dia mesti kena merendah diri tetapi tegas. Kalau kata benda tu salah, salah. Kalau kata benda tu betul, maka betul lah. Sebab kita pada hari ini kadang-kadang kita tengok benda yang salah, kita duk kata benda tu tak apalah, pandang baik. Hingga pandang baik sedia ya. Dia nak husnuzan ni pun dia kena tengok ada certain part yang kita boleh husnuzan. Bukan kata semua benda boleh duk husnuzan belaka. Sebab tu bila sebut saja kata kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba kita rujuk balik dalam kehidupan kita. Ada tak hak Nabi kata, hak kita buat yang tak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak hak kita memandai-mandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita hendakkan kepada apa dia? Kepada syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi buat, yang tu yang kita kena buat. Ni tak lama ni macam mana bulan Syaban dah duk main ni tuan-tuan, tolong hati-hati nak. Kadang-kadang hadis-hadis yang pelik-pelik tu tuan-tuan tolong jaga-jaga. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, dia kata bahawasanya kalau kata ganjaran pahala tu tadi melampau-lampau sangat, amalan tak teramana, tapi benda tu melampau daripada juzuk pahala yang diberikan, kebanyakannya kata Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata bahawasanya benda itu termasuk dalam perkara yang maudhu', benda yang tak pernah ada pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang hadis yang kita duk baca pun kita kena rujuk kepada pakar dia, kepada orang yang faham dalam bidang tu. Sebab kita risau pada hari ini dia start Rejab, dia start Syaban, dia start Ramadan. Dia nanti masuklah yang kata Rejab ni bulan siapa, Ramadan ni bulan siapa. Hakikatnya benda tu tidak ada. Yang kata Rejab ni bulan Nabi Muhammad, yang kata bulan Syaban ni bulan Allah Ta'ala, bulan Ramadan ni bulan kita, tak ada sebenarnya benda ni. Tapi kita sendiri yang duk beramal dengan benda tu tadi yang tidak ada asas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu kita tolong berhati-hati dengan setiap perkara yang cuba kita nak masukkan dalam kehidupan kita. Kita takut dalam pada kita melaksanakan ketaatan, tiba-tiba kemaksiatan berganding sama di situ. Yang kedua, kita kena ingat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hidup dalam zaman yang serba dengan fitnah pada hari ini, zaman yang zahir pelbagai jenis fitnah. Kita kena ingat ilmu sahaja yang boleh menjadi penanda aras kepada sesuatu perkara. Kadang-kadang benda tu zahir dia nampak macam bagus. Syaitan ni pun dia ada, dia punya trik dia tu. Benda yang buruk dia bagi nampak kata benda tu benda yang baik, benda yang baik dia bagi nampak benda tu macam mana benda yang buruk. Yang ni yang kita risau ni. Itu nama dia talbisu iblis, benda yang ditipu oleh kacamata iblis tadi kepada diri kita. Sebab tu saya nasihatkan kepada kita, mengaji kena sampai mati. Mengaji bukan setakat kita ada BA
setakat kita ada MA, setakat kita ada PhD, setakat kita ada profesor, tak cukup lagi. Dia kena mengaji lagi dalam pelbagai sektor, dalam pelbagai bidang pada hari ini, agar kita tidak terus berada dalam kejahilan yang nyata terang-terangan berlaku penipuan. Sebab tu hidup kita yang nak selamat pada hari ini mesti kena berpaksikan kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saja penyelamat kita pun. Nah, kalau kata lain daripada tu, kita tak jamin yang kata kita boleh berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kita kena ingat masa yang Allah Taala beri kepada kita ini adalah satu kenikmatan, dan dia boleh jadi bala pula kepada kita sekiranya kita gagal menguruskan masa dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu